Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Kita tenang mendengar apa penjelasan daripada Yang Berhormat tadi. Relax. Saya boleh hafal apa data yang Yang Berhormat bagi. Ini sama dengan apa yang telah diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia. Pertama, iaitu hutang secara langsung 686.6 bilion ringgit. Kedua, contingent liability 199.1 bilion ringgit. Yang ketiga, lease payment 201.4 bilion. Itulah yang dijumlahkan menjadi 1.087 trilion. Seperti mana yang telah digunakan selama ini. Saya nak bertanya Yang Berhormat, satu, apakah pembentangan selama ini dua komponen contingent liability dengan lease payment disembunyikan? Kalau ia jadi disembunyikan, saya setuju bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Kalau itulah yang telah dibentangkan, maka ia adalah sesuatu yang telah kita hebahkan kepada publik. Itu pertama. Kedua, saya dapat jawapan daripada Yang Berhormat pada 23 Julai. Tulis ini mengikut takrifan IMF, iaitu hutang rasmi negara mengikut standard antarabangsa ialah 50.8%. Pertikaian sekarang ialah adakah hutang kita 1.087 trilion ataupun 686 mengikut standard antarabangsa yang digunakan oleh semua negara. Jadi soalan saya, bila Moody's secara rasmi mengeluarkan satu kenyataan bahawa kita punya ratio debt ratio adalah 50.8%, Yang Berhormat mengatakan they don't understand the extent of that. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat, kalau itulah standard yang dipakai, kita pun tidak pernah menyimpang. Yang Berhormat sebut tentang 1MDB. Jadi Yang Berhormat, kalaulah kita campurkan 686.6, 199.1 campur dengan 201.4, itu menjadikan 1.087 trilion. Kalau disebutkan 1MDB lagi, sepatutnya itu adalah pendedahan tambah kepada itu. Tapi Perdana Menteri pakai 1.087. Jadi kalau Yang Berhormat boleh bagi justifikasi, sesuatu yang tidak dimasukkan dalam huraian Yang Berhormat tadi adalah sesuatu yang baru. Dan saya berharap Yang Berhormat boleh bagi penjelasan, adakah itu standard yang telah dikeluarkan oleh antarabangsa, dan bank negara ini adakah sebelum ini mereka tak pernah bagi data itu. Terima kasih. Nak cakap bangun. Tolong jangan buat gangguan. Tolong jangan ada gangguan. Silakan Menteri menjawab. Saya amat tertarik dengan minat air hitam ke atas 1MDB. Yang tidak ditunjukkan sebangsa air hitam menjadi menteri. Sekarang amat berminat, bagus. Sekarang amat berminat. Sebelum ni tak berminat langsung. Bila sebut tentang 1MDB, bila sebut tentang hutang kerajaan, oh itu semua tak jadi masalah. Tadi sebut tentang itu penghebaan angka-angka. Ya, angka-angka ini ada. Tapi mengapa kerajaan persekutuan tidak mengakui bahawa mereka tidak mampu bayar? Dan sekarang ditanggung dan dibayar oleh pihak kerajaan persekutuan. Bukan saja 1MDB, tapi lease commitment sama juga. Yang kita sebut di sini ialah semua contingent liability, semua jaminan kerajaan, semua lease commitment yang sekarang, nanti biar saya habis dulu, jangan melompat-lompat macam ni. Semua yang sekarang tak mampu dibayar oleh agensi, yang tak mampu dibayar oleh syarikat seperti 1MDB. Kita sekarang ditanggung, semua hutang ini ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Itulah sebabnya kita masuk dalam perkiraan. Yang dapat ditanggung, kita tak ambil kira. Biar saya habis dulu. Tentang itu definisi. Sekarang bila kita ada satu definisi, kerajaan persekutuan nampak peluang. Definisi ialah hanya hutang secara langsung 687 bilion. Contingent liability tak ambil kira. Pinjaman kerajaan persekutuan tak diambil kira. Oh,
inilah peluang kami. Inilah peluang kami untuk buat off balance sheet financing. Kerana tak diambil kira, mereka boleh pinjam banyak-banyak. Ya, dari segi rating agency, mereka lihat dalam aspek utang secara langsung. Tapi mereka pun berminat macam mana yang jadi contingent liability, yang jadi jaminan kerajaan persekutuan telah crystallize untuk jadi utang secara langsung. Dan inilah sesuatu yang disembunyikan dan disorok-sorokkan oleh kerajaan dulu. Macam 1NDB. 1NDB, takkan kita tahu bahawa kerajaan BN telah bayar 7 bilion. Kalau tahu kerajaan BN telah bayar 7 bilion, BN akan hilang lebih banyak kursi. Saya percaya Aitam pun akan kalau. Saya habis dulu. Dan inilah 4 kali sebut nama 7 saya bilion yang tanya. telah disorokkan dan disembunyikan oleh kerajaan BN. Saya nak tanya Yang Berhormat Aitam, adakah Yang Berhormat Aitam tahu bahawa 7 bilion ringgit telah dibayar oleh kerajaan persekutuan bagi pihak 1NDB? Tahu tak? Tahu tak? Kepala Batas duduk dulu, jangan selamatkan Aitam. Saya tanya Aitam sekarang. Aitam tahu tak? Do you know that 7 billion was paid by the Malaysian government on behalf of 1NDB? Yes or no? Yang Berhormat bagi saya tanya dulu. Tanya dulu, jawab dulu yes or no. Nanti saya akan bagi peluang. Yes or no? Do you know or not? Yang Berhormat, ini adalah sesi perbahasan. Tak boleh bagi satu soal yes or no. Saya berhak untuk sampaikan apa yang penting. Sebab Yang Berhormat buat sengaja tanya satu isu yang kita tanya asalnya, jawab Yang Berhormat tak jawab. Adakah anda tahu sebagai seorang menteri bahawa 7 bilion ringgit telah pun dibayar oleh kerajaan persekutuan bagi pihak 1NDB? Yes or no? Do you know the answer yes or no? Bagi saya cerah dulu. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nampak taktik Yang Berhormat ialah apa yang kita tanya mengikut international definasi, Yang Berhormat akan menyimpang kepada isu lain. Itu taktik, saya tahu. Kedua, Yang Berhormat, Yang Berhormat sebagai Menteri Kewangan, apa yang Yang Berhormat dapati sekarang boleh dedahkan, tidak ada masalah. Belum. Kalau tidak, nanti saya akan tarik balik laluan kepada Yang Berhormat. Jawab yes or no. Anda tahu atau tidak tahu? Itu saja. Yang Berhormat, Tahu tak? Yes or no? Do you know or not? ini bukan No, this is mahkamah very Yang serious Berhormat. issue. Ini satu isu yang sangat serius kerana 7 bilion ringgit telah dibayar oleh kerajaan Malaysia bagi pihak 1NDB. Dan kalau kita ada 7 bilion ringgit ini, betapa baik rakyat. Kita boleh bagi untuk rakyat, bukan bagi untuk Yang 1NDB. Berhormat boleh buat ceramah lagi lah. Sebab saya nak tanya Yang Berhormat, sila jawab balik daripada satu. Boleh jawab tak? Saya hanya nak jawab jawapan mudah saja. Ya atau tidak, itu saja. Tolong Yang jawab. Berhormat, Yang Berhormat, Tahu atau tak tahu? saya tak akan jawab soalan ini sebab Kalau tak Yang mau jawab, duduk. Yang Kalau tak Berhormat mau jawab, tidak. duduk. Saya bagi kepada Kepala Batas. Sila Kepala Batas. Yang Berhormat tak ada Duduklah. bagi saya. Tak berani jawab, sudah. Kepala Batas. Yang saya Sila. tahu apa yang benar saja. Apa yang tak benar saya tak tahu. So, tahu tak tahu? Sehingga sekarang tak berani jawab, tahu tak tahu? Ini apa punya menteri dulu? Yang Berhormat, jawab. Yang Berhormat Bagan Datuk gentleman, dia cakap dia tahu. Adakah anda tahu? Tahu apa? Adakah anda tahu bahawa 7 bilion ringgit telah pun dibayar oleh kerajaan persekutuan bagi pihak 1NDB? Tahu tak tahu? Yang Berhormat jawab juga, apakah aset daripada liability, contingent liability itu? Apa aset? Tak boleh cakap tentang hutang saja. Yang Berhormat tak adil. Jawab. Sebab kalau Tahu kata liability atau tanpa tidak tahu? melihat aset, Yang itu itulah aset tak Saya betul. akan jawab. Ini jawab politik. Saya ada jawapan. Tahu tak tahu? Aitam tahu tak tahu? Sehingga sekarang tak berani jawab. Jadilah gentleman macam Yang Berhormat Ketua Perbankan. Dia cakap dia tahu. Tapi adakah anda tahu? Yes or no? Do you know or not? Adakah anda tahu bahawa kerajaan Malaysia telah bayar 7 bilion ringgit pada pihak 1MDB sehingga hari ini? Sebelum pilihan raya umum ke-14 telah bayar 7 bilion ringgit. Tahu tak tahu? Anda tahu tak tahu?
jawab. Tak berani jawab. Kerana yes or no? Do you know or not? Saya terima apa yang Muhammad cakap itu saja. Sebagai maklumat tambahan kepada saya itu saja. Sudahlah. Dia tak berani jawab. Ke batas tidak. Datuk Yang Bertua, saya ingin menyatakan bahawa ada banyak skandal-skandal berkaitan dengan 1MDB. Ini salah satu kes yang melibatkan tanah di Aitam. SRC semua kena. Nah sekarang pun mantan Perdana Menteri telah dihadapkan ke mahkamah. Saya tak mau sebut tentang SRC. Tapi saya hanya nak sebut di sini tentang SSER yang ada kaitan dengan SRC. SSER di mana rakyat Malaysia dapat tahu buat kali pertama bahawa sebuah kontrak untuk membina pipeline, satu dekat Sabah, satu dekat Melaka ke Kedah, di mana projek sebanyak 9.4 bilion, 8.3 bilion atau 88% nilai projek telah pun dibayar. Sungguh pun tidak ada kerja-kerja kemajuan di peringkat akar umbi. Macam mana pembayaran boleh dibuat bila tidak ada sebarang kerja dilakukan? Ini yang kita hendak dapat jawapan. Dan saya sekali lagi saya tanya para bekas menteri di sana, adakah anda tahu bahawa kerajaan Malaysia meluluskan pembayaran sehingga 8.3 bilion ringgit untuk projek pipeline yang tidak dijalankan langsung? Tahu atau tidak tahu? Aita menggiring-giring kepala. Tahu tak tahu? Tahu tak? Tak tahu lagi. So itulah yang menjadi masalah. Yang Berhormat, terima kasih kerana sebut nama saya, Yang Berhormat. Saya akan sebut banyak kali lagi pun tak ada masalah. Tak apa. Saya setuju apa pendedahan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi, mengatakan kerja in situ berbanding dengan payment yang telah diberikan, mungkin tak ada keserasian. Ini terpulang pada menteri. Kalau rasa dari segi kontrak kita boleh ambil tindakan, kita ambil tindakan. Akhir sekali dia kena supply pada kita. Kalau tidak, syarikat keempat paling besar di dunia pun mereka kena tanggung segala kerugian. Ini saya sokong Yang Berhormat Menteri buat sampailah kita dapat projek ini. Kalau tidak, tindakan perlu diambil. Saya sokong Yang Berhormat. Dan saya dah tanya Yang Berhormat, oleh kerana Yang Berhormat pun sendiri tahu 14% kata 80%, sama juga. Apabila kita sebut selama ini, kalau sesuatu construction tak buat di tapak, macam berlaku di Pulau Pinang, 208 juta konsultan dah dibayar dalam bentuk tanah, tapi 1 inci tanah pun tak jalan. Sebab itu sama juga kita nak ambil tindakan sama-sama. Terima kasih. So tahu tak tahu? Sehingga sekarang belum dapat jawapan. Tahu Yang Berhormat tahu atau tidak yang Pulau Pinang? Itulah sebabnya kita cakap bahawa you are still behaving like an ostrich in a sand. Do not live in your own bubble. Dengan izin Datuk Yang Bertua, ini adalah satu skandal terbesar di dunia. Mengapa sehingga sekarang tidak mahu mengakui bahawa ia telah menjahanamkan, menghancurkan kewangan negara, sehingga kita punya hutang naik berlampau tinggi, tambah 400 bilion. Dan apabila perkara ini semua berlaku, saya pun nak kongsikan maklumat ini. Ini kononnya diluluskan oleh Kabinet. Yang Berhormat ahli Kabinet. Tapi adakah anda tahu bila kelulusan dibuat oleh Kabinet, pembayaran boleh dibuat macam ni? Kontraktor Malaysia pun tak dapat layanan sebaik ini. Kontraktor Malaysia Pulau Pinang lah, sama juga. Tak boleh dapat bayaran. Sungguh pun mereka tak buat kerja di tapak. Mana kontraktor Malaysia yang boleh dapat 88% pembayaran nilai projek, sungguh pun tak buat kerja di tapak pembinaan? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Hanya yang berkaitan, ada kaitan dengan 1MDB, yang ada kaitan dengan Jolok.